Selamat pagi dan salam sejahtera bersama dengan saya Maria Suji. Ini Ringkas TVS. Program imunisasi COVID-19 kebangsaan bermula secara rasmi hari ini dengan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dijadualkan menjadi individu pertama di negara ini menerima vaksin itu pada kira-kira jam 3 petang. Pelaksanaan program 3 fasa yang diawalkan 2 hari berbanding jadual asal pada 26 Februari itu bakal menyaksikan lebih 500,000 anggota Barisan Hadapan menerima vaksin tersebut untuk fasa pertama ini yang akan berlangsung hingga April depan. Selain Muhyiddin, turut dijadualkan menerima vaksin itu pada petang Rabu ini ialah Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Noor Hisham Abdullah serta 4 lagi warga kerja Kementerian Kesihatan. Mereka bakal menerima vaksin tersebut di Klinik Kesihatan Presiden 11 Putrajaya yang merupakan antara lebih 500 pusat pemberian vaksin PPV yang telah dikenal pasti di seluruh negara. Pada Ahad lalu, sebanyak 312,390 dos vaksin Pfizer-BioNTech dihantar ke negara ini dengan sebahagian diterbangkan ke Kuala Lumpur dan Pulau Pinang sementara sebahagian lagi ke Johor. Seramai 55,539 guru yang dikategorikan sebagai berisiko tinggi akan diusahakan untuk menerima suntikan vaksin COVID-19 pada fasa pertama program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Hairi Jamaluddin berkata, pertimbangan untuk memasukkan golongan pendidik dalam fasa pertama program vaksinasi terbesar negara itu dibuat selepas pihaknya menerima senarai daripada Kementerian Pendidikan. Kita akan usahakan untuk memasukkan bilangan guru ini 55,539 dalam fasa pertama. InsyaAllah sebelum tarikh pembukaan sekolah nanti, dan kita akan usahakan supaya kita dapat menerima permintaan. Kementerian Pendidikan menetapkan sesi persekolahan bersemuka bagi murid prasekolah tahun 1 dan 2 bermula 1 Mac ini, manakala murid tahun 3 hingga tahun 6 dibenarkan hadir ke sekolah pada 8 Mac. Untuk sekolah menengah pula, sesi pembelajaran bersemuka akan bermula pada April kecuali bagi pelajar tingkatan 5 yang akan memulakan persekolahan mereka pada 8 Mac. Hairi yang juga Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan berkata, proses pemberian vaksin oleh Kementerian Kesihatan ke atas seseorang individu akan mengambil masa 15 hingga 30 minit termasuk tempoh pemantauan terhadap penerima suntikan. Sementara itu, Kesatuan Guru Sarawak STU menyokong langkah menyenaraikan guru yang untuk menerima suntikan vaksin COVID-19 pada fasa pertama. Menurut Presidennya Adam Prakash Abdullah, tindakan ini mampu meyakinkan keselamatan guru dan juga pelajar. Vaksin tersebut akan memberi keyakinan booster kepada guru-guru kita supaya mereka yakin kembali ke sekolah, kerana dengan adanya vaksin itu nanti mereka berasa selamat untuk bersama anak-anak murid di dalam bilik darjah. Ibu bapa juga akan merasa selamat untuk menghantar anak-anak mereka ke sekolah dengan pengetahuan bahawa semua guru telah diberi imunisasi vaksin COVID-19. Dalam pada itu, berhubung usaha kerajaan dalam My Digital, rangka tindak ekonomi digital Malaysia yang dilancarkan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin pada Jumaat lalu, beliau berpendapat kesaling hubungan internet di kawasan pinggir bandar dan luar bandar perlu diberi pertimbangan serius. Ia katanya tidak boleh diabaikan bagi membolehkan proses pengajaran dan pembelajaran pelajar dapat dipertingkatkan lagi. Pembangunan kanak-kanak tambahnya disifatkan sebagai aset penting masa depan negara. Oleh itu, sokongan mahupun bantuan yang berkesan dan bersifat jangka panjang harus dilaksanakan. Sektor pendidikan harus diberi penekanan sama hebat dengan sektor-sektor lain kerana di bawah rangka tindak itu tidak menyatakan peruntukan langsung untuk menambahkan lagi kesaling hubungan internet di sekolah-sekolah jauh sekaligus menyediakan kemudahan teknologi, maklumat dan komunikasi
bagi pengajaran dan pembelajaran di rumah. Ini pula perkembangan kes COVID-19 di Sarawak setakat Selasa. Sarawak merekodkan 133 kes baru COVID-19 dengan 2 kematian pada Selasa. 2 kematian berkenaan masing-masing dilaporkan di Sibu dan ia menjadikan jumlah kematian akibat jangkitan COVID-19 meningkat kepada 76 orang atau sebanyak 0.92% dari keseluruhan kes positif dilaporkan di Sarawak. Selain itu, 133 kes positif direkodkan di Sarawak pada Selasa dan jumlah tertinggi dilaporkan di daerah Meradong iaitu 36 kes dan diikuti Sibu 28 kes. Selain itu, di Betong 17 kes, Semarahan 13, Kuching 12, Bintulu 8, Julau 6, Subis 6, Miri 3, Seratok 1, Kanawit 1, Beluru 1 dan Dalat 1. Penduduk luar dari Kampung Emperoh Jambu yang menghadiri upacara pengebumian di kampung tersebut dari 3 hingga 5 Februari lepas diminta tampil untuk membuat calitan COVID-19. Perkara tersebut adalah perlu susulan terdapat kes di mana 2 keluarga iaitu di Kampung Petak dan Simboh di Padawan juga disahkan positif COVID-19. Kampung tersebut diisytiharkan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD, ekoran terdapat 42 pengesanan kes aktif positif COVID-19 bagi kluster Emperoh Jambu setakat 22 Februari. Unit Keselamatan Dalam Negeri, mereka telah pun dipanggil oleh Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak untuk mengadakan contact tracing. Minta kerjasama daripada semua mereka yang menghadiri majlis pengubumian tersebut untuk datang bersama-sama tampil ke hadapan. Kata Dr. Jerry lagi, segala aktiviti di tapak perkuburan juga dihadkan kepada 30 orang sahaja dan kanak-kanak di bawah 12 tahun adalah tidak dibenarkan. Ketua-ketua masyarakat turut diwajibkan untuk menyediakan buku kehadiran ataupun kod QR aplikasi MySejahtera untuk mana-mana upacara pengubumian. Seterusnya kepada pihak PDRM, maknanya kalau ada orang mati, keluarga seorang mati itu buat satu laporan kepada pejabat darah kecil di mana-mana pun dan seterusnya kepada PDRM supaya PDRM datang turun pada ke keluarga-keluarga tersebut untuk memperketatkan lagi SOP dan dicadangkan supaya upacara pengabumian adalah dihadkan seelok-eloknya kepada 10 orang saja yang berada dalam rumah. Sempena Hari Tentera Darat ke-88 bertemakan sinergi tentera darat dan rakyat, tunjang kedaulatan negara sebanyak 56 buah projek Jiwa Murni PGM dengan peruntukan kira RM3 juta telah dikenapasti dan dirancang. Projek-projek tersebut bakal dilaksanakan di seluruh negara sepanjang tahun ini selain pada masa yang sama menyasarkan 80% daripada 56 projek yang dirancang akan dapat disiapkan menjelang akhir tahun biarpun menghadapi keadaan tidak menentu ekoran pandemik COVID-19. Menurut Panglima Tentera Darat Jeneral Tan Sri Datuk Zamros Muhammad Zain, jumlah projek di bawah PJM akan bertambah dari semasa ke semasa. Khusus di negeri Sarawak saja, pihak kerajaan negeri Sarawak telah bersetuju untuk bagi peruntukan sebanyak 1.5 juta. Jadi telah diagihkan kepada 3 kawasan dan salah satu kawasan itu adalah di kawasan Simonjan sebanyak 500,000. Setakat ini sebanyak 17 buah PJM dijalankan di kawasan Gedong meliputi kerja-kerja baik pulih rumah komuniti, pembinaan titi serta penyelenggaraan tanah perkuburan dan masjid. Untuk kali tahun 2021 ni kita fokus pada projek buat rumah-rumah lah. Dan juga bukan hanya rumah individu tapi komuniti mana yang kerajaan propose. In fact, projek Murni ini kerajaan yang bagi dia punya peruntukan. Jadi kita beritahu dengan kerajaan, tak kira kerajaan mana sama ada Sarawak ke Sabah ke Selangor ke Pahang ke, mereka bagi mana tempat yang perlu dibuat. Pelancaran PJM di Gedong disempurnakan Panglima Tentera Darat Jeneral Tan Sri Datuk Zamros Muhammad Zain di kediaman Rahim Bujang Ahmad yang kini 98% dibaik pulih.
Laporan itu tadi mengakhiri ringkas TVS untuk jam ini. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di saluran 122 Astro. Saya Maria Suji, salam hormat dan jumpa lagi.